Pada bahagian ini saya akan tunjukkan bagaimana mengaktifkan serta menggunakan fungsi yang dipanggil sebagai cut, copy dan paste. Biasanya untuk melaksanakan ketiga-tiga aktiviti ini, saya akan berikan satu ruang. Okey. Bagi fungsi cut, anda perlu highlight dulu satu perenggan ataupun sebahagian. Seterusnya, apabila kawasan aktif sama ada satu perenggan atau sebahagian ini aktif, klik kanan. Sekiranya keseluruhan atau sebahagian kawasan perenggan teks aktif, anda boleh nampak pada home dan fungsi dia adalah cut. Klik cut ataupun Ctrl D daripada keyboard. Sila perhatikan pada home, pada clipboard, iaitu satu ikon yang ditandakan sebagai cut ataupun Ctrl X pada keyboard. Tekan cut. So, fungsi cut ni boleh digunakan di mana saya boleh mengaktifkan fungsi paste dan saya boleh aktifkan paste di bawah atau di paragraf yang baru. Bagaimana saya boleh menggunakan arahan copy dan seterusnya paste? Saya sediakan ruang dahulu dan saya letakkan di hujung paragraf. Enter 2 kali. Saya highlight selamat datang ke Kursus Kerjaya DVD. Klik kanan. Copy. Anda juga boleh nampak button copy pada ribbon home. Anda boleh klik kanan di sini, pilih copy. Atau anda boleh klik pada copy di bahagian atas. Seterusnya, dapatkan satu lokasi baru. Klik kanan. Dan anda boleh nampak paste option. So, paste option kat sini ada beberapa fungsi. Kita akan terangkan kemudian. Saya memilih arahan bagi keep text only. Anda juga boleh meletakkan kedudukan aktif. Kemudian anda boleh klik pada home, iaitu ada button kat sini, paste. Pada bahagian ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh memilih saiz kertas, menukar margin dan menentukan kedudukan kertas. Saya akan buka perisian Microsoft Word 2013. Okey. Saya akan menggunakan blank document. Gerakkan kursor mouse. Sila lihat di sini ada indikator blank document. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada satu fungsi ribbon di bahagian atas. Ditandakan sebagai page layout. Anda boleh sentuh dan lihat warna label ribbon bertukar kepada biru. Klik sekali. So, bahagian yang kita ingin fokus sekarang ini ialah berada pada kategori page setup. Yang pertama biasanya dalam penggunaan permulaan Microsoft Word 2013. Sebelum kita menghasilkan dokumen, antara perkara yang paling penting ialah menukar saiz kertas. Di mana kertas-kertas yang digunakan bagi cetakan adalah bersaiz A4. Justru kita gerakkan mouse pergi pada saiz, klik dan tukar kepada A4. Anda boleh nampak sedikit perubahan pada bahagian ini. Okay, sekiranya anda ingin nampak lebih tepat, saya cadangkan klik pada view dan di bahagian ini ada ruler. So, those yang mungkin pertama kali menggunakan Word, anda boleh aktifkan ruler. Dan pada masa yang sama juga jika anda ingin menukar garis ukuran atau unit ukuran, anda boleh klik kepada File, Option,
Pergi pada Advanced dan sila lihat pada kategori tandakan sebagai Display. Pada bahagian ini, anda boleh menukar unit Show Measurement in Unit of kepada sentimeter. Permulaan biasanya adalah inci. Okey. Seterusnya, saya kembali kepada page layout saya. So, saiz yang biasa kita pakai dalam kebanyakan printer peribadi di pejabat, di rumah, sama ada bubble jack ataupun menggunakan toner adalah A4. So, saiz A4 ialah lebar pada 21 cm dan tinggi ialah 29.7 cm. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda untuk menentukan kedudukan margin kita. Anda boleh klik pada bahagian page layout, pada kategori page setup, dan sila lihat di bahagian kiri sekali, ikonnya dipanggil sebagai margin. Klik margin, dan anda boleh lihat margin ditandakan secara automatik sebagai normal. Jaraknya adalah 2.54 cm atas dan bawah, kiri dan kanan. Kedudukan margin adalah merupakan kedudukan teks, iaitu ruang bagi teks yang aktif. Anda akan dapati satu fungsi yang aktif di dalam ruang kerja, seperti blink ini. So, inilah kedudukan margin yang dinyatakan tadi. 2.54 di atas, 2.54 di kiri. Anda juga boleh menukar margin-margin yang lain, seperti narrow, ataupun memasukkan margin tertentu, dipanggil sebagai custom margin. Biasanya custom margin ini ditentukan juga oleh top, bottom, left dan right. Dan kebiasaan margin-margin ini banyak diberikan dalam penghasilan tesis, kertas kerja ataupun dokumen-dokumen berformat yang lain, assignment, pelajar-pelajar universiti ataupun sekolah menggunakan margin-margin yang standard sebagai laporan kerja mereka. Anda boleh menukar saiz di mana tanda ikon ini untuk menaikkan margin ataupun ikon bawah iaitu untuk menurunkan margin. Dan anda juga boleh menaik terus ke dalam kotak ini. Klik OK, margin akan diaktifkan. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk mengubah kedudukan kertas. Gerakkan mouse pergi orientation, kategorinya pada page setup. Klik. Anda boleh lihat kedudukan kertas kita ialah portrait, iaitu tegak. Dan sekiranya kita nak cuba, kita boleh pergi pada landscape. Anda boleh lihat. See? Dan saya akan kurangkan sikit zoom saya, so anda boleh nampak kedudukan kertas. Okay, landscape, portrait. Seterusnya, pada bahagian ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk menggunakan template dan bagaimana untuk mengaktifkan template dalam perisian Microsoft Word 2013. Saya akan buka Microsoft Word 2013 saya. So, perkara pertama yang anda perlu faham tentang bahagian ini, di mana anda perlu ada talian internet. Anda mesti connectkan talian internet anda, di mana daripada bahagian ini, fungsi online template akan aktif. Cara yang paling mudah, anda boleh lihat pada bahagian suggested search. Anda boleh lihat kategori pertama adalah business. Klik saja pada business. See, anda boleh lihat ini merupakan template-template yang tersedia. Payslip, business card, project scope, report. Okay. Dan di bahagian tepi ini merupakan kategori-kategori yang lain. Ini merupakan koleksi yang percuma yang diberikan oleh pihak Microsoft.
Cuma anda perlu ada talian internet. Saya akan tekan button ini untuk kembali pada menu utama, paparan utama. Saya lihat ada personal. Okay. Industri. Print. Dan sebagainya. Dalam segmen ini, saya akan tunjukkan sekiranya saya ingin menggunakan template resume. Gerakkan kursor mouse pada bahagian ini, kotak yang ditandakan search for online template. Klik sekali, anda boleh lihat kawasan aktif dengan tanda garis tegak bling. Saya typekan resume, R-E-S-U-M-E. Enter. So, ini merupakan template-template resume yang ada dan mengikut kategori-kategori jenis resume. So, anda boleh menggunakan template-template ini bagi menghasilkan resume secara mudah dan cepat. Saya ambil basic resume. Gerakkan kursor mouse pada basic resume. Anda boleh lihat kotak biru di sekelilingnya. Dan indikator basic resume akan aktif. Klik sekali. Paparan ini akan diaktifkan. Sedikit tentang sinopsis tentang template ini dan juga size yang akan di-download 52 KB. Sila perhatikan ada button create, gerakkan kursor mouse kepada kawasan button create dan klik sekali. So, daripada bahagian ini anda boleh nampak ini merupakan bahagian template resume yang anda telah pilih tadi. Anda boleh mengubahnya dengan klik dan mengubah mengikut kepada butir-butir peribadi anda.